Salam sejahtera kepada para hadirin. Saya Ho Wai Shin dan saya merupakan seorang pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia. Saya juga merupakan seorang ahli Exco YSN, Young Scientist Network of Academy of Sciences Malaysia. Saya adalah moderator untuk forum hari ini yang bertajuk Berkeria dan Bergaya dengan STEM. Forum hari ini adalah anjuran bersama Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia, Sektor Pembangunan Murid dan Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, JPNJ, dan disokong oleh Young Scientist Network, Academy of Science Malaysia. So, terutamanya sekali, saya ingin berterima kasih kepada semua para hadirin kerana sudi meluangkan masa anda untuk menghadiri sesi hari ini. Sesi forum kita bukanlah sesi yang betul-betul formal ke atau serius sangat. Jadi kita lebih kepada sesi yang sharing, perkongsian ataupun perbincangan. Jadi kita santai-santai sahajalah, ya. So saya nak remind kalau para hadirin ada apa-apa persoalan, jangan lupa, jangan berasa malu, boleh type saja di komen di bawah, ya. Kalau masa mengizinkan, saya akan menanya soalan tersebut kepada panel nanti. Okey? Sebelum kita memulakan sesi kita, saya nak mengumumkan bahawa para hadirin pelajar sekolah akan mendapat e-sijil untuk kehadiran. Manakala untuk para guru, kehadiran akan dikira dalam SPLKPM, markah CPD untuk UTM staff dan juga merit kepada pelajar UTM. Jadi, jangan lupa ya untuk mengisi borang kehadiran tersebut dalam bentuk Google Form ataupun link SPLKPM bagi para guru pada pengakhir sesi forum ini. Jadi janganlah sekarang tercari-cari mana link itu kerana kita belum share. Nanti dah tamat sesi kita akan share link tersebut. Saya akan beri reminder sekali lagi pada masa tersebut. Okey. Jadi saya minta semua hadirin untuk bersama kita dan jangan pergi mana-mana sampai kita tamat sesi ini. Dan juga jangan lupa ya, yang ini sangat penting, jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk share sesi kita dengan kawan ataupun ahli keluarga. Sekarang sesi ini adalah live dan ditayangkan di YouTube dan juga Facebook STEM Johor dan juga Facebook Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia. Okay, so hari ini kita berjaya menjemput 3 orang yang hebat dalam kerjaya mereka dalam bidang sains. Mereka adalah panel-panel kita pada petang ini yang akan mengongsikan pengalaman mereka dan pendapat mereka dalam bidang sains. Yang menariknya adalah background ataupun latar belakang ketiga-tiga panel ini. Kerana background mereka adalah agak berlainan. Jadi kita dapatlah melihat pendapat mereka daripada perspektif yang berbeza. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya nak ingin menjemput ya para pertama kita, Puan Farah. Hai Puan Farah. Hai. Nampak berseri dan cantik ya hari ini. Terima kasih Washin. So terima kasih ya Puan Farah kerana sudi hadir ke sesi kita ya. So saya nak memperkenalkan dulu, Puan Farah Dila merupakan seorang jurutera kimia di Petronas Research and Scientific Service Sdn Bhd dalam bahagian Proses Teknologi Group semenjak tahun 2004. Jadi Puan Farah dah ada 16 tahun pengalaman dia di sektor oil and gas. So semenjak beliau menyertai Petronas, beliau telah mengetuai beberapa projek dan R&D development dalam bidang membrane. Beliau telah berjaya mendapat beberapa patent, publication, award dan berjaya membangunkan lab kajian dan projek perintis. Sekarang beliau merupakan seorang pengurus di Petronas, pengurus Technical Professional and Technology untuk teknologi kelestarian gas. Jadi hanya nampak nama Petronas pun kita tahu Puan Farah ini seorang yang sangat hebat dan successful Puan Farah. Terima kasih. Tak sabar kita nak mendengar sharing Puan Farah nanti. Okey. Tapi sebelum ni saya nak memperkenalkan lagi seorang lagi panel kita. Mana dia? Okey, hai. Apa khabar, Doktor? Halo? Doktor, dapat dengar? Hello? Dengar tak, Doktor? Okey, saya dengar. Okey. Dengar suara saya? Pejabat ni? Di pejabat. Okeylah. Okey. So, hopefully everything okay ya? Okey, boleh. Saya memperkenalkan
IRTS, Dr. Noor Hasro. Dr. Noor Hasro adalah seorang pensyarah di UTM di Sekolah Kejuruteraan Mekanikal. Dia kolik saya lah. Okay. So, beliau mendapat PhD-nya pada tahun 2016 dan pada masa tersebut beliau telah menerima pelbagai penghargaan ataupun award seperti UTM Best Postgraduate Student Award dan Chancellor Award masa graduasi dia. Beliau juga penerima National Excellence Graduate Award pada tahun 2016 yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita pada masa tersebut. Dia juga memenangi pertandingan 3-minute thesis Global Engineer in Asia pada tahun yang sama 2016. Semenjak itu, Dr. Hasro berjaya mendapat beberapa kelayakan profesional termasuk Professional Engineer, Chartered Engineer dan juga Professional Technologies. Itu yang kita nampaklah sekarang di nama depan dia ada IR, ada semua itu adalah title dia menunjukkan yang dia ada kepakaran dalam bidang engineer dan juga teknologi. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Okay, bidang kemahiran Dr. Hasro is in biomaterial, nanomaterial, additive, advanced manufacturing, banyaklah tissue engineering, improvement, safety dan ergonomics. So kita dapat menunjukkan yang Dr. Hasro ni memang sangat impressive yang researcher and we are very honoured to have him here today with us. Thank you Dr. Thank you Dr. I'm also saya sangat bersyukur dapat menyertai program pada hari ini, alhamdulillah. Okay. Jadi satu lagi panel, kita ada 3 panel hari ini. Okay, satu lagi. Itu dia. Encik Muhammad Rufi Latif. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Kat office juga sekarang? Ya, di office. Okay, that's good lah. Kita semua masih boleh bekerja semua even though sekarang dengan CMCO semualah kan? Okay, so I would like to introduce sikit Encik Rufi. So, Encik Muhammad Rufi merupakan seorang CEO dan juga founder kepada syarikat Akidron Sendirian Berhad. So, kita ada CEO di sini para hadirin. So, kalau berminat nanti, bolehlah kontak Encik Rufi untuk mencari peluang pekerjaan. Nak buat kerja dalam drone ke, arkitek ke, boleh cari dia. Okay, Encik Rufi adalah seorang arkitek. Dia merupakan seorang alumni UTM juga. Dia graduate daripada UTM. Encik Rufi graduated with the Bachelor of Architecturing pada tahun 2002 dan mempunyai pengalaman industri sebanyak 18 tahun. Tetapi sejak 6 tahun lepas, Encik Rufi telah meluaskan kemahirannya dan sekarang memiliki sijil kemahiran Malaysia tahap 2 dalam pengendalian drone. Selaras dengan keperluan revolusi industri 4.0, Encik Rufi telah menubuhkan syarikat Akidron untuk berusaha mencari kaedah penyelesaian terbaik bagi mengatasi isu-isu teknikal dalam sektor seni bina dan pembinaan. So yang interestingnya kat sini ialah Encik Rufi dia mengintegrasikan seni bina semua ni dengan teknologi drone, UAV, sensor dan sistem data untuk menyokong perniagaan dia, bisnes dia ni with teknologi pintar buatan, especially artificial intelligence dan juga IoT. So this shows a very interesting merge lah between science dengan art. So very good to have him here. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, like you know, banyak pelajar menengah sekarang dah kurang berminat dengan sains dan peratus pelajar yang menceburi aliran sains semakin berkurang. So salah satu sebab ini berlaku adalah kerana aliran sains asing is always they have a perception kan yang dianggap sebagai aliran ini sangat susah dan hanya pelajar nerd sahaja yang suka baca buku yang sesuai dengan aliran sains. Manakala ada juga yang mengatakan bahawa gaji pekerja dalam bidang sains adalah tidak setimpal, sangat susah. So kenapa kita nak pilih bidang yang susah ini where there is something easier, yang lebih senang, lebih seronok untuk diceburi. Tapi pada pandangan saya, anggapan ini adalah tidak tepat. Dan pekerjaan dalam bidang sains pun dipenuhi dengan assignment dan lebih-lebih lagi, sains adalah sangat penting untuk pembangunan Malaysia ataupun secara global. So, I rasa para panel pun agree dengan statement ni. So untuk perkongsian yang pertama, so sekarang kita ada 3 panel tapi sorry saya akan remove 2 panel dulu sebab kita akan start dengan Puan Farah. Okay, so saya akan remove Encik Rufi dan juga
Dr. Hasrul from the screen. Okay, Puan Farah, so how are you? Semua okay? Fine, thank you. Okay, so saya ingin menjemput Puan Farah untuk memperkenalkan diri juga nanti dengan lebih detail dan share dengan kita lah pengalaman Puan Farah dalam bidang sains. Kenapa ya Puan Farah memilih kerjaya ini dan apa yang Puan Farah rasa best sangat dengan kerja sekarang yang that you are employed right now. So we would like to know that. Okay. Okay, thank you very much, Waishin, as the moderator for forum today. And I would also like to thank you, the organizer, to invite me as a panel together with Encik Rufi and Encik Hasrul. So I will go straight to the question. Why I am choosing this career, this journey as my career, which is chemical engineering, major in process, and in Petronas Research is actually process technology R&D scientist. So if we can share the slides. First, the spark of an interest why I like this this area is actually I spark from the secondary school where I am very much berminat dengan bidang matematik dan sains. Daripada situ saya memilih chemical engineering bila saya meneruskan pelajaran di universiti. And my university is actually University Technology Petronas because I am taking a scholarship from Petronas. And after graduating, straight go to the Petronas Research untuk bekerja. And at that time, I feel that I need to contribute back to the nation, to the Petronas who actually pay my education. And I am very glad because boleh serve the nation and Malaysia National Oil Company. So if we can see that in the diagram over there at Petronas Research, we actually as a scientist and engineer work in designing the pilot unit, designing and innovating a new concept, a new process, a new things that can help Petronas to be better in terms of advancement of technology. And all of us are working very hard to make sure that Petronas can always be the top and always can serve Malaysia. And in this career, I like it very much because we can continue growth. Because the majikan sangat menggalakkan staff untuk meneruskan pelajaran dalam bidang master, PhD, and early this year I just complete my chartership with ACME, Chartered Chemical Engineer with ACME. And because of that, it's actually full my life with growth that everybody needs in their life kan. So other than that, it's actually as Muslim, I feel that work ni is ibadah and it is obligate for us as Muslim sambil bekerja, sambil dapat pahala and elevate Muslim status social dan image in the community. So we can be the sample and example to the youngest, to the Muslim community also. Other than that, for oil and gas company, it is actually categorized like a moderate to high pay, depends on your level. And I'm glad that if you have the career, for example, woman, you can contribute a lot. You can contribute to your family, to your community, like sedekah, and then in Islam also, tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima. So for perempuan, kalau rajin untuk terus bekerja sampai bersara, that this is one of the thing that you can do untuk amal jariah untuk kehidupan seterusnya di akhirat.
And other than that is actually I'm glad that I can be example to the others, which is children, relative, friends, when they see that I am success in my career and I keep continue learning and reading and going everywhere, for example, conference and presentation, applying patents and all, receiving award and going to offshore and plants, they feel would like to be like me and like my children also. They like that bila dia besar nanti dia kata dia nak jadi macam mak dia juga, nak berjaya dia kata. So jadi macam sampel lah. So kita rasa macam glad that we can give the right example for them. Maybe the next slide, I just would like to highlight what is among the things that actually I am doing at my work. For the next slide. Apa yang best tak best tentang kerja saya ialah first of all for the student outside who actually listening, I would like to advise that first and foremost we should love the career and the job that we are taking, because for me job is actually life. We have our life at office together dengan bos, dengan kawan-kawan in masa siang, and malam kita ada life yang lain dengan family and weekend dengan family juga. Tapi I think almost 40 to 50% of our time is actually at work. So suka apa yang you buat tu is sangat penting, sebab like me, I don't think about the salary. I just work because I love the job. I love to read. I love to invent. I love to working in the pilot, in the plant, in the lab. And all of the other thing is actually natural. It's coming naturally. That's mean the success because you're patient about the thing that you are doing. You are not thinking about the success. You are not thinking about the salary. So among the challenges tentang kerja saya ialah satu, because engineer and working dekat plant, dekat offshore, there are not many lah women. So bila you pergi offshore, you pergi plant, banyaknya lelaki. So kita kena be very tough and confident and berani. And other than that, among the challenges is actually bila you nak pergi offshore, you kena pergi training, dia panggil helicopter underwater escape training, BOSAT training, where you kena duduk dalam tu, dia akan capsizekan helikopter tu, then you kena buka seatbelt and keluar balik daripada helikopter tu. Ada a few series of training lah. So that is among the challenges lah from women working together with men and need to go through all of this. And kalau dekat offshore pun memang ada seorang dua je woman, yang lain semua lelaki. And other than that is actually I enjoy very much my work because I can read a lot, can continue growth and can mingle around with all the scientists around the world when I go for conference and sharing the patterns and publication that we are doing. Okay, Weixin? Okay, itu sahaja untuk slide 2 ni. Ya. Sekejap Okay, so terima kasih Puan Farah untuk sharing yang interesting ini. Saya adalah nak tanya-tanya sikit So, like you are working in Petronas, tadi you cakap susah kan you pergi ke laut, semua itu bekerja dengan man. Sebenarnya last time masa terus grad, I pun ada cuba nak apply oil and gas tapi tak ada berjaya lah. Tapi in your case, like you work with men, do you feel like you are being any form of discrimination ke ataupun they treat you differently as being the only two women lah as you mentioned kan? Actually, they layan kita lagi baik actually sebab tak ramai kan perempuan, and we just need to be to behave and to be brave, and I don't letak any gap. That's mean kalau men boleh sukses, I pun boleh sukses. Just we need to work hard and love and passion about our things, and it come naturally. So this is a very good message, very important message yang kita kena beritahu semua
para hadirin, especially yang perempuan, that you know, you are not me. You are no different from men, and kalau men boleh buat, tentu you pun boleh buat. And daripada from what Puan Farah say, in fact you are treated better, because you are the only few women there. Okay, thank you very much, Puan Farah. Okay, sama-sama. Okay, so I would like to invite, so I will remove Puan Farah dulu daripada screen, ya. Okay, I will invite the second panel, Dr. Hasrul. Okay, hi Washin. Hi, Dr. Hasrul, how are you? Hi, Welcome back. fine, alhamdulillah. Alright. So kita, Dr. Hasrul ni doktor yang muda lah, so kita nampak dia kan muda dan bergaya. Dah lama. Okay. Nampak macam nerd kan? Tak nampak macam nerd. Saya lebih nampak macam nerd lah. Okay. So macam yang kita katakan tadi, banyak yang anggap saya membosankan. Jadi I would like to invite lah Dr. Hasrul, if you can introduce yourself juga and give some pandangan terhadap topik ini. Adakah Dr. Hasrul merasakan sains adalah untuk orang nerd sahaja, dan mungkin boleh share sikit like apa yang tak nerd tentang Dr. Hasrul, especially sebagai peneliti dan pensyarah di UTM, ya. Alright, okay, thank you Washin. Okay, pertamanya saya Nur Hasrul Akmal bin Adiman, berusia 30 tahun, berasal dari Kota Tinggi Johor. Jadi bila saya dengar Dr. Washin sebut berkenaan nerd, dia jadi macam kelakar. Kenapa? Bila kita fikir perkataan nerd ni sering digambarkan dengan seseorang itu yang boring, dull, yang always follow the straight line. Tetapi pada saya tanggapan itu sangat salah. Kerana untuk menjadi seorang saintis, untuk menjadi seorang pencipta teknologi, kita memerlukan satu idea yang kreatif, idea yang gila orang kata kan. Bukan thinking outside of the box. Thinking tak ada kotak terus. Sebab itulah pada pandangan saya, orang kata sains ni untuk budak nerd dan sebagainya, tu adalah satu tanggapan yang salah. Dan untuk pengetahuan para penonton, sains adalah ilmu asas sebelum kita mencipta sesuatu teknologi. Saya bagi contoh, zaman nenek moyang kita dulu kala kan, kalau nak masak air panas, apa yang mereka buat? Mereka ambil cerik, mereka bakar kayu api, tiup-tiup arang tu sampai dan panaskan air yang di dalam cerik tersebut, dan akhirnya kita dapat air panas ketika zaman itu. Dan pada masa itu pula kalau kita dapat lihat kan, cerik tersebut jadi hitam berjelaga, dan kadang-kadang muka kita pun jadi hitam. Sebab apa? Kita nak tiup arang tu, nak bagi hidup dan sebagainya. Jadi seterusnya, kerana ada ilmu sains, dia menciptakan teknologi yang baru, iaitu teknologi dapur gas. Jadi dah ada, nak masak air panas dah senang dah. Letak cerik atas dapur gas, on dia gas. Lama lepas tu akhirnya air mendidih. Tetapi biasalah perkembangan, kadang-kadang orang kata perkembangan teknologi tak sama dengan perkembangan sikap. Jadi adalah orang masak air kadang-kadang sampai kering air tu dalam cerik. Pasal apa? Bila je dah mendidih orang tak perasan. Jadi apa yang penciptaan teknologi selepas itu adalah apa? Orang cipta pula cerik yang ada bunyi. Orang letak atas dapur, bila dah mendidih je, dia bunyi tit. Jadi berlari kita pergi dapur, tutup dapur. Pasal apa? Pasal air dah mendidih ketika itu. Dan akhirnya apabila dengan ilmu sains yang ada, teknologi semakin berkembang, dan pada hari ini kita dapat lihat, kalau kita nak air panas dah tak susah. Saya rasa kalau kat rumah Dr. Washin tu, tekan dia terus keluar air panas. Nak air sejuk, tekan dia terus keluar air sejuk. Jadi inilah menunjukkan sains ni adalah ilmu asas kepada penciptaan teknologi, dan teknologi-teknologi yang dicipta ni adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Sebab itulah saya kata untuk menjadi saintis, untuk menjadi pereka, untuk menjadi inventor ni, kita kalau nerd tu saya rasa mungkin tak sesuai. Kerana apa? Kerana kita untuk menjadi seorang saintis, untuk menjadi seorang inventor, kita perlu berani mencuba. Kita perlu tidak takut kepada kegagalan. Sebab itu ada pepatah mengatakan kalau kita jatuh 9 kali, kita mesti bangkit 10 kali. Sebab apa? Sebab kita mesti beat diri kita mesti tanamkan iltizam dalam diri kita mencipta sesuatu sampai berjaya, dan akhirnya dia akan bermanfaat kepada masyarakat umumnya. Sebab itu kalau kita dapat tengok pencipta-pencipta teknologi di dunia seperti Alexander Graham Bell, cipta telefon, Thomas Edison, cipta mentol, Wright bersaudara, cipta kapal terbang, Carl Sagan, cipta kereta, Lawrence Robert, cipta internet. Dan saya yakin dan pasti mereka ini membuat eksperimen
bukan setakat ratusan kali, namun beribu kali, dan akhirnya barulah mereka berjaya. Dan hari ini alhamdulillah kita menikmati apa hasil daripada ciptaan mereka ini. Dan seperti mana yang kita tahu, kita sedang ada pandemik COVID-19, kita tidak boleh nak berjumpa, dan akhirnya kita buat secara live di Facebook dan di YouTube dan sebagainya. Ya, kalau dulu saya ingat lagi masa saya belajar dulu nak buat program, kalau nak jemput sampai 1,000 orang, kita terfikir, aduh, mana tempat kita nak cari, dewan besar mana kita nak cari jemputan, nak masuk dan sebagainya. Tapi pada hari ini semua itu dah jadi mudah. Kalau kita nak buat 10,000 orang ke, 100,000 orang ke, berapa ribu orang sekalipun, untuk kita mendengar ceramah pada hari ini, mendengar perkongsian pada hari ini, dan tidak ada masalah dengan menggunakan teknologi-teknologi yang sedia ada seperti ini. Dan teknologi-teknologi ini adalah hasil titik peluh kesusahan mereka yang lepas. Dan akhirnya dengan ilmu sains yang mereka guna, mereka mencipta teknologi dan untuk kemudahan manusia. Dan ini tanggungjawab kita pula. Tanggungjawab kita untuk mencipta sesuatu yang baru untuk kemudahan manusia pada akan datang, insya-Allah. Jadi orang kata kalau nerd ni lah apa, saya tak rasa dia boleh boleh berjaya dalam bidang sains dan teknologi. Kita tak perlu nak jadi nerd, tetapi kita perlu menjadi seorang yang tidak takut kepada kegagalan. Kita perlu menjadi seorang yang berani menghadapi cabaran, dan kita perlu menjadi seorang yang tabah. Kadang-kadang tuan-tuan hadirin sekalian, saya nampak ramai para pelajar saya kadang-kadang yang berjaya tu bukanlah budak yang pandai, tetapi yang berjaya tu adalah kerana dia konsisten di dalam pelajaran mereka. Apabila mereka gagal, mereka cuba lagi, gagal lagi, cuba lagi, dan akhirnya kejayaan mereka kecapi, dan benda tu yang akan jadi lebih manis kepada mereka, dan seterusnya mereka akan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi Waishin, so saya rasa kalau nerd tu tak betul lah. Jadi shock ke pelajar sains ni? Sangat shock. Pasal apa? Kalau kita tengok kan, sains, semua perkara di dalam dunia ini, pada saya penciptaan teknologi ini memerlukan sains. So jadi kita mencipta sesuatu adalah untuk memberikan kemudahan. Macam tadi saya kata, contoh cerik elektrik, daripada dulu bersusah payah, mungkin dulu sampai setengah jam, mungkin dulu sampai 1 jam baru kita dapat air panas. Sekarang ni saya rasa berapa second je kita dah boleh dapat air panas. Berapa second saja kita dah boleh dapat air sejuk, tak perlulah nak simpan air di dalam peti sejuk dan sebagainya. Jadi itulah kepentingan ilmu sains untuk kita mencipta teknologi, dan kita kena memikirkan bagaimana kita nak membantu masyarakat, bagaimana kita nak memudahkan masyarakat, dan dari situ kita akan mendapat idea-idea untuk memastikan kita dapat invent sesuatu yang baru, kita dapat invent sesuatu yang memberi impak kepada masyarakat, dan akhirnya memberi kemudahan kepada umum. So jadi itu saja Waishin, untuk soalan Waishin yang pertama ni lah. Okay, terima kasih Dr. Hasrul. Sama. I kena agree. I would like to agree sangat dengan apa yang Dr. Hasrul cakap. Memang berjaya dalam sains ini bukan hanya baca buku saja. Kita kena nak pergi berborak, bermain. Yes, betul. Kadang-kadang kita boleh investing. Ya, betul. Kadang-kadang bila kita baca buku, kita rasa, oh ini dah betul, teknik ni dah betul. Tapi bila kita try implement, kita tak dapat. Rupanya mungkin yang tulis buku tu ketika tu cuaca kat negara dia lain, environment dia lain dan sebagainya. Sebab tu kita try di negara kita tak sama. Jadi kita kena sesuaikan dengan negara kita, dan barulah kita mendapat hasil yang baik dan sebagainya. Okay, saya pun agree sangat, sebab kebanyakan buku itu dia adalah teori. Dia adalah so sebenarnya kan banyak pelajar masa dia belajar sains, dia tak dapat tengok sebenarnya sains ini is more than just theory, more than just the book. Betul. Kita dapat implikasi, the challenges is so much and it's so interesting to put yourself out there untuk mengaitkan dengan apa yang berlaku dengan dunia sekarang ni. So it's definitely not for nerd to me. To me this is old news. Betul. In this new era now, we are looking so much into tech savviness. So I rasa sekarang mungkin nerd yang should be on the top, you should like, wow. This is the new cool, not nerd anymore, right? Sebagai contoh, Dr. Waishin, kalau dulu mungkinlah sebelum Rakyat Bersaudara mencipta kapal terbang, mungkin kita akan fikir, wah seronoknya kita berterbangan seperti burung. Dan ketika itu kalau mereka hanya duduk bermimpi untuk berterbang di angkasa, dan pasti benda ni tak akan berjaya.
tetapi setelah mereka mimpi, mereka bangun dari tidur dan mereka cuba jadikan mimpi mereka sebagai realiti, dan akhirnya kita dapat rasa teknologi apa yang dicipta oleh mereka. Pada hari ini kalau kita dapat lihat, kalau kita nak pergi Penang sebagai contoh, dah berapa, dah jadi 45 minit saja. Kita nak pergi Kuala Lumpur sebagai contoh, dah jadi setengah jam saja. Jadi teknologi ini dah menjadikan dunia tanpa sepadan, bukan secara online sahaja tapi secara fizikal juga. Kalau dulu kita fikir nak pergi mengembara keluar negara, oh macam susah. Tapi sekarang bila dengan teknologi ni, conference di mana serata dunia kita boleh datang. Alhamdulillah. Betul. Macam sekarang pun kita boleh cakap through virtual, maya, secara maya. Yeah. Kalau saya rasa kalau Lawrence Robert tak buat internet, mungkin kita tak boleh nak berkomunikasi seperti ini pada hari ini, dan seterusnya. Benda inilah yang akan memudahkan. Tapi mungkin satu hari nanti dengan teknologi idea daripada Dr. Wai Shin memberi impak kepada masyarakat akan datang. InsyaAllah. Mana tahu, betul tak Dr.? Hopefully. That is what all the scientists try to do, ya. Kita memang nak buat something yang berimpak. Okey, saya ada shout out ini daripada adik-adik di ruangan komen. Ada yang cakap science is not for nerd, it is for genius. I totally agree with that. Okey, dia genius. So adik-adik kalau ada apa, boleh shout out je kat komen. Cakaplah daripada mana, what is your name, what is your school. So kita gempaklah sikit session ni. Betul. Pada saya, sains dan teknologi ni untuk semua. Sebab apa untuk semua? Kerana semua berhak untuk mencipta sesuatu untuk kemudahan masyarakat akan datang. Jadi dia bukan spesifik kepada nerd, spesifik kepada genius, tak. Tapi kalau kita berjaya mencipta sesuatu, dia dah jadi, kita memerlukan ilmu sains dan untuk mencipta sesuatu. Dan paling senang, Dr. Wai Shin, saya nak bagi tahu, antara teknologi yang kita rasa paling senang sekali adalah zip seluar, betul? Zip seluar. Zip seluar sebagai contoh, zip seluar kan. Kalau tak ada orang cipta zip seluar, macam mana kita nak memastikan kita dapat menutup seluar kita dan sebagainya. Tetapi kerana dengan benda yang simple seperti itu, dan akhirnya kita dapat tengok semua pakaian di dunia ini menggunakan zip seluar. Jadi itulah teknologi-teknologi yang memerlukan ilmu sains dan seterusnya mencipta sesuatu untuk memudahkan manusia. Jadi dia bukan milik genius, dia bukan milik nerd, bukan milik budak pandai. Dia milik semua, asalkan kita ada niat untuk membantu manusia. InsyaAllah idea itu akan datang, dan bila idea itu ada datang, kita ada ilmu pengetahuan bercampur dengan kesungguhan, kecekalan dan kesabaran, kita akan dapat mencipta sesuatu, insyaAllah. Okay, thank you very much Dr. Hasrul. Okay. So I would like to continue with the session. So saya nak invite lah the next panel. So I akan remove dulu Dr. Hasrul. Okay, sure. Okay. Alright. Okay, Encik Rufi. So ini panel seterusnya Encik Rufi. Dah lama menunggu ya Encik Rufi. Tak apa. Tentu tak sabar-sabar nak share lagi banyak dengan kita ya. Okay. Dan saya rasa banyak peserta juga nak dengar daripada CEO ni. Oh, iyalah. So I would like to invite Encik Rufi. Okay, terima kasih Dr. Wai. Terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi kerana menjemput saya untuk join this forum berkenaan STEM, dan kita akan sharing all the knowledge tentang kerjaya lah, ataupun lebih fokus sekali tentang kerjaya yang saya ceburi sendiri, iaitu bidang seni bina. Okay. Sebenarnya bermula pada perjalanan bidang seni bina ni bermula pada tahun 2002 dan bekerja sebagai arkitek di syarikat di Kuala Lumpur, dan juga berpeluang bekerja beberapa tahun di luar negara ya. Di situ pengalaman tu dapat mematangkan kita punya skill dan kita punya knowledge lah. So sebelum saya meneruskan lagi, saya pun difahamkan betapa panas tentang cerita berkenaan teknologi, berkenaan dengan sains kan. Saya nak share sikit. Sekejap ya. Okay, nampak Okay. Hello. Ya, boleh kita nampak. Okay, nampak jelas Saya full screen. Okay, sebenarnya berkenaan dengan dalam seni bina ni sebenarnya bukan, kalau kita nak faham, kita fokus terus pada seni bina, bukan sekadar berkarya dalam menghasilkan atau melukis satu lukisan abstrak ataupun melukis satu reka bentuk bangunan sahaja. Malah kita juga dikenaki untuk memikirkan perkara-perkara yang bersangkutan dengan practicality and then memaksimalkan tenaga semula jadi seperti pencahayaan,
pengudaraan, kaedah pembinaan dan jenis-jenis bahan binaan, dan yang paling penting sekali ialah kos, iaitu RM lah, duit kan. Jadi cabaran kita sebenarnya kita tidak dapat lari dari isu-isu dan permasalahan seperti macam bentuk muka bumi di tapak pembinaan, yang mana kita tahu bentuk muka bumi kita bermacam-macam keadaan. Ada yang cerun, ada yang rata dan pelbagai. Jadi kedua adalah isu-isu teknikal semasa pembinaan. Itu pun jadi satu isu yang penting juga, dan isu keselamatan pekerja, isu kos berlebihan dan yang paling penting sekali tentang masa. Okey, daripada situ yang katakan saya cuba mencari satu formula merujuk kepada bergantung kepada teknologi, yang mana kita cuba nak menyelesaikan ataupun mengurangkan risiko-risiko semasa proses pembinaan ini. Okey. Ini slide kedua, kalau seperti yang anda lihat. Okey. Iaitu bermulanya cerita sikit tentang Archidrone, yang mana architecture plus drone ataupun UAV ataupun unmanned aerial vehicle, yang mana kita gunakan teknologi berikut untuk kata orang tu counter the issue ataupun any problem. Jadi dari sudut architecture sendiri, kita pun dah ada elemen macam pemikir tentang master planning, energy conscious, green building, and then BIM yang baru yang kita akan dilaksanakan, yang memang setengah-setengah projek telah dilaksanakan. Tapi isu yang sama iaitu cabaran utama iaitu proses reka bentuk, iaitu proses pembinaan dan kerja-kerja penyelenggaraan juga kita kena ambil kira. Keadaan-keadaan permasalahan di tapak yang sering berlaku, yang menyebabkan kadang-kadang arkitek ni kita pening sikit tentang isu-isu yang berulang-ulang kali. Jadi daripada situ saya memikirkan kaedah penyelesaian isu teknikal dan pengurusan teknologi dengan dipanggil macam revolusi digital, yang menggunakan teknologi drone untuk mengutip data-data fotogrametri yang ada di tapak bina untuk buat analisis. Iaitu benda ni pun bertujuan tak lain dan tak bukan adalah untuk penjimatan masa, produktiviti, peningkatan komunikasi, ketepatan, keselamatan tapak dan penjimatan kos. Kalau kita lihat kat sini lah, kita lihat di slide ni. Jadi seterusnya untuk itu pada tahun 2017 iaitu Archidrone diwujudkan untuk bagi menambah baik perkhidmatan seni benda dalam gabungan teknologi UAV bagi mengatasi cabaran-cabaran berikut. Tapi yang paling penting kita jangan salah faham, untuk dalam masa sekarang ni kita tak adalah nak design atau bina bangunan dengan menggunakan robot ataupun drone, dan insya-Allah, tapi saya percaya para saintis di dunia sedang meneroka ke arah itu selaras dengan perkembangan teknologi. Dan sebenarnya kita gunakan drone ni untuk merekodkan data-data terkini secara laporan digital di tapak projek bagi membantu mempercepatkan proses reka bentuk dan proses pembinaan dan kerja penyelenggaraan bila projek itu ataupun bangunan itu siap. Jadi dalam pembinaan ni maknanya bila kita sebut membina satu projek, iaitu perkara utama yang kita nak tengok adalah kecepatan, dia punya speed, and then penjimatan. Dalam masa sama kita kena tengok quality, and then selamat dan sustainable ataupun lestari, itu sangat penting. Jadi contoh kata, kalau kita tengok kontraktor, contoh kata saya bagi satu kronologi, satu kontraktor ahli memerlukan RM1,000 untuk mengupah pekerjanya sehari. Jadi kontrak bekerja selama 10 hari bermakna RM10,000 maknanya diperlukan. Jadi penyataan kontrak ahli perlu menyiapkan tugasnya selama 10 hari dengan bayaran RM10,000. Persoalannya, adakah kontraktor mengikut spesifikasi bahan binaan dan reka bentuk seperti yang dikendaki? Siapa yang nak verify kalau bukan arkitek sendiri? Ditambah pula the worst scenario, seorang pekerjanya injured semasa pembinaan disebabkan keadaan pembinaan tak selamat. Ditambah dengan kesilapan teknikal, tak ikut design spek dan sebagainya. So kat sini kita nampak dari 10 hari yang diperlukan akan bertambah kepada 15-20 hari dan ataupun mungkin lebih. Dan dalam masa sama kos pun akan bertambah di kedua-dua pihak. Jadi kat sini kita cuba elakkan untuk permasalahan pertambahan kos
untuk pembinaan daripada 10K. Itu baru projek 10K. Bagaimana kalau projek tu bernilai jutaan ringgit? Jadi dalam yang sama, arkitek sendiri pun tidak menghadap satu projek dalam satu-satu masa. Mungkin lebih dari 4 projek atau 5 dalam satu-satu masa. Jadi daripada situ, kesilapan biasa berlaku. So involvement Akidron adalah untuk mengurangkan risiko-risiko tersebut dengan menggunakan teknologi. Dalam masa yang sama, peluang kerjaya baru dan kemahiran tentu terwujud. Jadi kalau kita lihat di sini peluang kerja baru di masa depan seperti drone inspector work, manager UAV data ataupun engineering data processing dan others. Kat sini kita dapat lihat gambar-gambar ni. Jadi kat mana macam mana pun apa yang kita buat adalah semua berbalik kepada sains, teknologi, engineering and mathematics. Itu yang saya nak nikan dulu. Buat masa ni saya stop dulu sharing. Okay. Okay, terima kasih Encik Rufi. So just a quick question lah. I want like tahu memang kalau we integrate kan teknologi ni, of course it will make the process better. Tapi 6 years ago, what make you have the spark to suddenly implement this? Okay, sebagai contoh masa 6 tahun lepas saya telah menjaga sebuah projek high rise, katakan 20 tingkat. Jadi you just imagine dengan keadaan kita seorang kan, kudrat seorang, kita nak inspect every floor, so take time and then a risk kan. Jadi masa tu 2014 sebenarnya dah ada drone yang come out dengan very basic. Saya pun try untuk beli sebenarnya untuk inspect projek-projek saya sendiri. Daripada situ saya nampak benda ni sangat efisien, sangat praktikal dan cepat dan selamat yang paling penting kan. Kita pun tak naklah jadi situ. Daripada situ saya mudah untuk menyediakan laporan-laporan kepada klien kita, kepada developer, kepada kontraktor yang mana yang kurang, yang mana tak ikut spek. Yang paling penting karya kita exactly sama seperti yang kita berkarya daripada awal. Kita tak nak bangunan kita di tapak berlainan. Itu yang paling penting. Itu cerita dia. Itulah yang saya nak cakapkan. Encik Rufi ni memang macam contoh terbaik tau, yang menunjukkan that success would actually be even greater if we actually put art and science together. Kan? Yeah. So it's important, art and science is not something separable. Memang kita kena ada knowledge inilah, like macam saya sebagai scientist. Tapi sebagai scientist, kalau saya buat invention, kalau saya tak ada knowledge art, bagaimana nak buat packaging ataupun marketing ataupun promotion, then my invention will stay in the lab. So it shows lah, like from the art tambah science akan jadi lebih hebat, dengan science tambah art pun akan jadi lebih hebat. Okay. So I think that's for now. This is all for the first part of the forum. Okay. So I will remove Encik dulu. Okay, so before kita proceed to the second part of the forum, saya ingin mengingatkan para hadirin sekalian untuk mengisi borang Google Form yang akan di-share pada pengakhir forum ini dan juga link kepada SPLK PM. So just for a reminder, pelajar boleh mendapat e-sijil, staf UTM akan mendapat markah CPD, merit untuk pelajar UTM dan kehadiran ini juga akan diambil kira dalam SPLK PM untuk para guru. Okay, untuk sesi kedua, kita dah masuk sesi kedua ni, kita nak fokus kepada topik kenapa kita perlukan sains. So this is the main topic yang kita nak discuss. Dalam pandangan saya, sains bukan hanya penting dalam kerjaya, tetapi ilmu yang dapat semasa kita belajar sains dapat membantu kita juga untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Contohnya macam sekarang kan dengan adanya vaksin untuk COVID-19, tapi ada banyak orang tanya, adakah vaksin itu baik? Adakah vaksin itu memburukkan health kita atau apa? So, kita ni, kalau kita tak ada ilmu sains, we have to depend on other to tell us. Tapi kalau kita sekurang-kurangnya tahu basic tentang sains semua, kita dapat menilai perkara tersebut dengan ilmu dan dengan fakta. So, kita bukan hanyalah mendengar kabar angin ataupun fake news yang sekarang sedang berlaku. That's why I think, science is actually very important to make us become wiser, smarter and to make good decision, So, dalam zaman sekarang ini, memang kita dah in the era of Industrial Revolution 4.0 dan sedang kita bergerak juga ke arah Industry 5.0. So, salah satu topik yang merangsangkan adalah topik digitalization.
yang termasuk juga Artificial Intelligence dan IoT. Itu yang saya ingin menjemput balik Encik Rufi yang baru I keluarkan. I nak invite dia balik. Okay. Okay, so I nak invite Encik Okay. Rufi balik because seeing that you have integrate technology in your business and everything, you memang best example lah yang how we are actually moving towards Industrial Revolution 4.0. So, Okay. I akan pass to Encik Rufi sekali lagi. Ya. Berbalik kepada tadi, soalan tadi macam kenapa kita perlu sains kan. Benda ni bagi saya macam yang dikatakan oleh Dato' tadi, benda ni sangat penting. Dan benda ni, sains tu bukan sahaja kita looking for bio, for fizik, for apa-apa. Sebenarnya sains tu meluas. Jadi kalau kita rujuk balik saya punya bidang, based on macam mana sains tu boleh bantu untuk kerja-kerja buat analisa tapak sebelum pembinaan, macam mana proses untuk buat masa-masa pembinaan untuk kita buat monitoring kan. Jadi benda ni kita perlukan. Dalam arti kata lain macam ada sikit elemen robotik, ada elemen autonomous dan juga elemen IoT dan yang paling penting AI, ya, artificial intelligence. Di sini saya nak cuba saya sharekan satu lagi slide sekejap . Nampak tak? Okey. Clear Okey, tak ni lagi tak nampak lagi sekejap ya. Okey. Boleh, nampak. Oh, dia lambat, dia lag sikit. Okey. Okey. Oh, ada. Okey, sebenarnya saya tak pasti viewer boleh nampak benda ni, ada 5 image yang moving, I'm not sure. Tapi kalau misal kata benda ni nampak, alhamdulillah untuk mudah kita ni. Number one kalau sebelum kita nak start untuk kita nak untuk buat satu reka bentuk di satu tapak banner, dan kita kena tahu dia punya ciri-ciri sifat tapak tersebut, actual punya kata orang current conditionnya site. Jadi untuk pre-development iaitu preliminary site survey for architecture is very important. So that's why kita gunakan drone untuk menangkap atau capture all the gambar daripada udara, dan kita top view, kita tangkap daripada atas untuk melihat the right condition, and then data-data image tu kita akan proses melalui satu software yang ada kaitan dengan AI untuk stitching supaya mendapatkan satu accuracy yang dianggap tepat. So daripada situ baru kita nampak ada actual site condition. Actually tak semacam sebelum ni, kita akan rujuk pada gambar yang kita ambil daripada bawah dan gambar kita ambil mungkin daripada Google Earth kan, yang sekarang ni kan, tapi keadaan tu tidak merujuk kepada the actual condition. Jadi itu sangat penting kita nak tengok. Daripada situ kita boleh rujuk yang gambar nombor 2, daripada actual mapping ni kita boleh masukkan kita punya design element, yang mana kita nampak kat situ kat mana ada kekurangan, mungkin kat situ ada slope, kita tak jadikan dia bangunan, kita letakkan sebagai water features ataupun pond ataupun kolam tadahan hujan. Jadi benda-benda macam tu. Jadi kat situ dapat membantu dengan cepat. Kalau kita bandingkan dengan sebelum ni, cara konvensional kita akan panggil surveyor untuk melakukan kerja-kerja sedemikian, tapi dia memerlukan masa seminggu atau lebih. Jadi dengan keadaan macam ni kita boleh buat dalam masa tak lebih daripada 3 atau 4 hari kita dah dapat keputusan. Jadi kalau rujuk pada gambar nombor 3, raja nombor 3 tu menunjukkan kalau kita dah buat mapping dan kita masukkan elemen lukisan daripada surveyor, dan kita akan dapat lihat the actual condition, adakah tanah itu telah diceroboh atau macam mana, atau bangunan-bangunan yang perlu dirobohkan atau macam mana. Kat situ actual kita dapat melihat dia. Jadi itu yang dipanggil preliminary. Kita kena study sebelum kita nak buat satu reka bentuk. Dan yang kedua, gambar nombor 4 adalah kita dapat lihat overall progress punya construction progress dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dan kat situ pun kita boleh justify untuk kontraktor, especially dia nak claim berapa persen dia punya kerja dah buat. Jadi kita dapat satu keputusan yang tepat lah. Dan benda ni tidak boleh disangkal lah sebab benda ni visual. So that's why kita nampak benda tu jelas. Begitu juga
kalau kita tengok yang nombor 5 kan, nombor 5 ni actually ada variety angle yang kita ambil untuk laporan progres setiap bulan. Jadi kita nampak kat sini maknanya dari segi laporan tu dalam bentuk digital, benda ni dia boleh tengok directly semasa meeting teknikal, dan benda ni boleh dijadikan satu bahan bukti sekiranya ada satu kerja-kerja audit. Itu yang paling penting. Itu untuk slide yang ini. Saya teruskan slide yang kedua. Okey, kalau kita lihat dekat ni monitoring, inspection, BIM and support construction maintenance ni pun benda ni sangat relevan. Bila kita gunakan drone bukan sekadar drone tapi maknanya kita ada elemen AI untuk nak mengambil data-data. Contoh macam nombor 1 kita panggil Hyperlapse untuk menunjukkan progres kerja dalam masa yang singkat. Ini yang perlu dia nak tengok setiap bulan. Begitu juga dengan rajah gambar nombor 2, kita nampak situ macam overall progress yang kita dapat lihat dan kita akan masukkan data-data berapa persen progress yang dimasukkan. Jadi yang itu yang masukkan semasa construction pun maknanya sangat pentinglah untuk dengan adanya visual reporting system macam ni. Dan merujuk gambar nombor 3, selain pada drone, kita juga memerlukan beberapa sensor yang lain, contoh seperti kamera 360 untuk kita nak buat pemeriksaan. Hello? Ya. Kita tak nampak lah gambar-gambar 3 semua tu, kita nampak gambar 4 je. Oh, okey. Tak apa, mungkin gambar 3 ni ada masalah sikit sebab saya setakat ni bergerak. Sekejap Okey, sekejap ya. Okey, nampak gambar 3. Nampak, sekarang clear. Clear Okey, gambar nombor 3 ni adalah inspection yang dibuat dengan menggunakan sensor atau kamera 360. Sebelum ni kalau guna drone memang kita nampak daripada atas, tapi ni daripada dalam bangunan. So kita nampak overall progress dalaman. Yang mana bila ni kalau kita inspect dan kita menanyakan pada kontraktor kenapa ini tak siap, kenapa ni tak cukup, jadi benda tu clear. Dan semua orang yang terlibat di antara 10 hingga 20 orang yang management team untuk design ni, dan benda ni bila kita meeting, maknanya bila kita cakap satu perkara, dia maknanya kita fokus pada satu benda yang merujuk pada visual. Sebelum ni konvensional kita meeting, kita pakai apa? Kita pakai minit mesyuarat kan, kita baca. Jadi emergency tu lain. Dia punya imagination setiap orang ni lain. Jadi gambar nombor 4 ni adalah overall. Kalau misal kata kita buat bila kita buat inspection, bila dah sampai tahap certificate practical completion. Ya, kita nampak ni ada juga dan boleh buat juga inspect macam selain daripada bangunan, mana kita boleh inspect asset, maintenance dan juga yang lain-lain lah. Jadi perkara yang baru yang kita lihat kalau rujuk nombor 5 adalah perkara baru yang kita sebutkan adalah building information modelling ataupun highway information modelling, yang kita akan scan all the site punya condition dan kita dapatkan satu accurate data dengan bacaan XYZ. Contoh kata macam sloping ni, kita tarik aje dia boleh dapat sloping. Jadi itulah dia overall yang kita nampak untuk future sekarang ni. Jadi saya tutup balik stop sharing. So thank you very much Encik Rufi, very exciting. Memang nampak lah kita boleh guna drone untuk buat macam tu. Last time pun ada pengalaman yang isu tentang Pasir Gudang yang Sungai Kim Kim tu. Ada saya meet dengan pakar yang menggunakan drone untuk dapatkan the whole area view semua tu. So memang nampak lah yang sebenarnya very important and very interesting. But before that, I would like to open the question to the floor. Ada tak sesiapa yang ingin menanyakan soalan? Jangan berasa malu, sila tanya saja. Lihat kita cakap. Kalau tak ada, saya nak tanya satu soalan. Bukannya soalan yang teknikal lah, berkaitan juga dengan soalan yang saya tanya tadi. I would like to know kan, semenjak Encik Rufi ni, you integratekan teknologi drone semua ni dalam bisnes Encik Rufi, adakah performance Encik Rufi melonjak dengan banyak this past 6 years? Apa maksudnya, apa yang melonjak? Sorry? Your business,
your Oh, okay. performance semua tu? Okey, sebenarnya untuk nak dapat satu lonjakan yang drastik ni sebenarnya in real life it's not easy. Number one, kita kena perlu bagi awareness, kesedaran kepada pemain industri apa yang kita dah buat dan apa kebaikan pada mereka. Itu sangat penting. Macam saya kata lagi, masa memainkan peranan penting kalau kita dapat proof kan benda ni sebagai masa penjimatan tu ada, dan insya-Allah saya percaya contoh dalam masa sekarang memang ada klien-klien yang dah ada permintaan daripada klien, dan almost dalam tahun ni je pun dah ada dalam 30% punya permintaan overall lah. Jadi lonjakan secara drastik tu tak ada, tapi kita faham benda ni akan step by step. Okay, dan so kita percayalah. baiknya. Yeah. Okay, very good. So again, the technical team ada tak soalan yang daripada floor? Okay, kalau tak ada, so terima kasih ya Encik Rufi. Ya, sama-sama. So saya ingin menjemput our next speaker. So I remove Encik Rufi dulu. Ada satu soalan sini daripada Suryana Mazda. Okay, dia bertanya, sejauh mana teknologi BIM relevan dengan bidang seni bina sekarang? Adakah sekarang banyak syarikat-syarikat pembinaan yang telah menggunakan perkhidmatan ini? Yeah. Okey, sebenarnya BIM ni benda yang baru di Malaysia. Ya, yang mana di luar negara memang telah dipraktikan tapi bukan full 100%. Untuk dekat negara kita ada satu projek yang telah diamalkan dengan digunakan untuk sistem BIM ni, antaranya Pusat Kanser Negara di Putrajaya yang telah dibuat. Tapi BIM ni dia banyak level. Kita pun antara tak cukup. Mungkin kita antara level 2 hingga level 3. Itu dia yang dipraktis. Tapi untuk akan datang, saya percaya di pihak government sendiri dalam projek-projek JKR pun dia dah request kalau boleh ada BIM punya keperluan, sebab BIM ni dia ada kaitan dengan 3D modeling. Maknanya contoh dia macam sebelum kita buat pembinaan yang real life yang melibatkan wang yang besar, dia perlu buat satu 3D modeling, dan maknanya dalam bentuk maya dulu. Dengan everything M&E electrical punya part dia kena masukkan siap-siap. Jadi kat situ bila kita seolah-olah dah praktis untuk membuat bangunan dalam bentuk maya, dan setelah itu barulah kita buat perkara yang sebenarnya. Jadi semua ni lah, benda ni saya nampak benda ni ada potensi besar dalam ke arah IR 4.0 because of dengan drone sendiri pun dapat membantu. That's why kita cakap there's BIM support. Bukan kita buat BIM tapi kita support untuk nak detect any crash detection ataupun perkara-perkara yang berlainan yang tak sama dengan drawing kan. Jadi benda tu. Okay, thank you very much soalan. Tadi ada satu lagi soalan, tapi this is the last question we can take for this session. Untuk session Encik Rufi. So, pertanyaan dia adalah, kalau nak cebur dalam career Encik, apa course yang saya boleh apply untuk further study di university? Oh, career ada dua career. Saya tu lupa dah beritahu sebab career ada bidang seni bina dan juga bidang drone. Ya. Jadi daripada macam seni bina macam biasa, kita akan dekat semua universiti ada khusus bidang seni bina tu. Jadi benda ni normal lah. Untuk bidang drone sebenarnya bidang yang baru. Okey. Sebenarnya drone ni sebenarnya supplement because kita ada kemahiran. Business core kita adalah contoh kata seni bina. Tapi bila kita ada kemahiran drone, benda tu menambah baik nilai. Jadi kalau misal kata drone sendiri pun dia ada khusus, kita ada menawarkan khusus-khusus secara basic, cara SKM untuk nak dengan streaming cost untuk drone sendiri. Dan Betul. Benda ni yang paling baik sekali kalau misal kata nak libatkan diri, nombor satu perkara penting adalah kena libatkan diri dengan STEM, iaitu Science, Teknologi, Engineering dan Matematik. Itu kena ada dulu. So just nak tambahkan, sekarang pun macam UTM, kita sedang mengusahakan apa yang kita panggil sebagai micro credential, which is macam short course kan. So untuk orang yang dah bekerja tu, dia boleh ambil micro credential ni dan menambahkan dia punya kemahiran lah. So sekarang UTM pun kita macam tu. Okay. So sekali lagi terima kasih Encik Rufi with your sharing and everything, very interesting, very helpful. So I harap pun para sekalian dapat banyak ilmu.
So saya akan jemputlah the next speaker. So terima kasih sekali lagi Okay, the next speaker kita jemput balik Dr. Hasrul. Hai Dr. Hasrul. Hai, apa khabar? Okay, seperti Encik Rufi share tadi yang tentang ilmu sains sangat penting kan STEM. Terutamanya dalam pembangunan sedunia. So macam mana pula kalau Encik Hasrul sebagai seorang pensyarah yang sedang melatih future engineer dan penyelidik ni, adakah Malaysia sekarang memerlukan lebih banyak orang lagi yang mempunyai kepakaran dalam STEM? Dan macam mana Dr. Hasrul sebagai pensyarah ataupun penyelidik boleh memupukkan lagi minat pelajar kita di Malaysia dalam bidang sains? Okey, terima kasih Dr. Waishin. Jawapan direct kepada soalan Dr. Waishin adalah ya, kita amat memerlukan lebih ramai anak muda untuk terlibat dalam bidang sains dan teknologi. Kerana apa? Kerana kita dah tak nak jadi negara pengguna dah. Kita nak jadi negara pengeluar, kita nak jadi negara yang mencipta sesuatu yang baru seperti yang saya kata dalam sesi pertama tadi untuk manfaat masyarakat di dunia. Doktor, saya nak kongsi kisah saya masa saya dijemput menjadi pensyarah tamu di Korea Selatan. Saya ingat lagi masa tu saya tak minat pun nak tengok cerita Korea dan sebagainya. Dan jadi bila dijemput jadi penyelidik tamu di Korea Selatan, jadi kita pergi masa tu saya seorang-seorang. Sampai je di airport sana saya dijemput oleh ada buddy, dia sebut annyeonghaseyo apa ni kan. Kita pun tak faham. Saya hai je lah kan. Padahal hai tu Jepun. Jadi saya ingat lagi masa tu bila sampai kat research center saya nak pergi toilet. Saya masuk je toilet, bersih toilet dia. Dan bila kita duduk kat toilet dia, saya tengok belah kanan saya ada banyak button. Kita jakun kat negara kita masa tu tak ada lagi. Jadi kita tengok, ada macam-macam button ni. Jadi saya pun try satu persatu, saya tekan. Rupanya ada satu button tu, saya tekan sikit, dia naik. Dia boleh laras seat dia. Saya tekan lagi satu button tu, saya rasa panas je. Tu untuk pemanasan dekat mangkuk tandas tu dan sebagainya. Lepas tu saya tengok lagi, saya tekan lagi. Saya tengok ada satu button ni. Ingat ni mesin Word ke apa kan. Kita tekan, kali tekan je Dr. Waishin. Boom! Allahu Akbar. Tepat. Dan rupanya tu adalah untuk air keluar. Jadi tu saya nak tunjukkan kat sini canggihnya tandas di negara orang ketiga itu. Jadi dan sekarang saya nampak lihat ada teknologi tu dah dibawa ke Malaysia. Jadi itu mungkin di-invent di negara lain dan digunakan di negara kita. Jadi tugas saya sebagai pensyarah ni bukan sahaja mengajar. Untuk pengetahuan pensyarah ni banyak tugasnya pelbagai. Kita ada buat penyelidikan, kita ada penulisan, penerbitan dan sebagainya. Jadi apa yang penting adalah kita untuk melatih lebih ramai anak muda untuk menceburkan diri di dalam bidang sains dan teknologi. Macam saya di Sekolah Kejuruteraan Mekanikal, kita nak melatih supaya anak-anak murid saya, anak didik saya apabila keluar kelak menjadi jurutera mekanikal yang bukan sekadar membuat kerja-kerja yang normal, tetapi mampu berfikir dengan baik, bukan sekadar menjadi seorang yang pengguna, jurutera yang menggunakan, tetapi menjadi jurutera yang mampu mencipta, yang mampu memudahkan sesuatu pekerjaan yang akan datang. Jadi kalau dia ada pelbagai projek, kalau kita sebut kan, saya agak kagum apa yang Cik Rufi tunjuk tu adalah dalam bidang architecture plus drone. Tapi kalau dalam bidang kejuruteraan mekanikal itu sendiri, ada beberapa projek pelajar saya yang kita buat bekerjasama. Antaranya projek yang simple namun memberi impak kepada masyarakat adalah seperti penggunaan AR, augmented reality, which is seperti mana yang kita tahu, kebanyakan kilang-kilang menggunakan pekerja asing. Apabila mereka datang ke Malaysia, mungkin ada juga yang tak pandai nak berbahasa Melayu dan mungkin juga ada yang tidak pandai berbahasa Inggeris. Jadi mereka hanya memerlukan satu software dan scan kepada barcode, scan kepada gambar, dan mereka akan software tersebut akan mengeluarkan pergerakan sesuatu mesin tersebut, bagaimana kita nak menggunakan mesin tersebut dalam bentuk video, dalam bentuk visual, agar mereka lebih mudah mengetahui SOP untuk menggunakan sesuatu mesin tersebut. Ada juga student saya menggunakan machine vision. Kalau dulu mungkin kita nak inspect sesuatu perkara, sebagai contoh kita ambil handphone, kita nak inspect berapa panjang dia, berapa lebar dan sebagainya. Jadi dan kita ambil dalam satu case study tu di kilang tiles, kita nak ukur
lebar dan panjangnya mengikut spesifikasinya adalah mereka menggunakan kita menggunakan machine vision, kita scan setiap tiles yang lalu mesti ikut spek. Kalau tak ikut spek, kita akan tolak ke tepi, maksudnya reject dan sebagainya. Jadi itu adalah mempermudahkan urusan, mempercepatkan urusan dan dengan menggunakan teknologi yang sedia ada. Ada juga kita buat monitoring apps, ada juga kita menggunakan metal 3D printer. Kalau dahulu mungkin kita nak menciptakan sesuatu perkara itu, kita memerlukan satu proses pembuatan yang begitu panjang. Namun apabila kita menggunakan 3D printer, kita dah dapat memendekkan proses pembuatan, meminimaliskan material yang nak digunakan dan dia akan memberi dan mempermudahkan urusan-urusan selepas itu. Dan selain melatih mahasiswa di universiti, saya juga membuat program-program kemasyarakatan untuk membantu masyarakat, memberi kesedaran kepada masyarakat agar kepentingan sains dan teknologi. Dan apabila kita dah menunjukkan sesuatu hasil daripada sains dan teknologi, mungkin ibu bapa mereka akan menggalakkan anak-anak mereka dan seterusnya meramaikan lagi anak-anak muda untuk join di dalam bidang sains dan teknologi. Antara perkara-perkara yang kita buat di dalam program kemasyarakatan adalah kita pasang sensor kat lampu. Benda simple lah, kita pasang sensor kat lampu. Jadi kadang-kadang bila di surau, di masjid, orang selalu terlupa nak tutup lampu kalau dia tak akhir dan sebagainya. Jadi kita pasang sensor kat lampu dan apabila tiada orang, tiada motion dan lampu itu akan tertutup dengan sendiri. Ada juga kita buat control semua switch di dalam sebuah surau menggunakan handphone, menggunakan Android apps, dan ada juga kita membuat program-program berbentuk sains dan teknologi seperti pengenalan kepada enjin motosikal, pengenalan kepada enjin kereta, dan kita buat Johor Booster, kita buat belajar anak-anak muda buat roket dan sebagainya. Dan pada akhir tahun lepas, saya dan pasukan saya, kita melatih guru-guru cemerlang di seluruh Malaysia, termasuk sekolah teknik, Kolej Matrikulasi Teknikal, MRSM dan sekolah kecemerlangan, agar semua guru-guru mereka yang terlibat, yang dipilih oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia untuk belajar berkenaan 3D printer, untuk belajar berkenaan Industrial Revolution 4.0, dan apabila mereka balik, mereka ajar pelajar-pelajar mereka menggunakan 3D printer. Jadi saya nampak perkara ini adalah sangat penting. Kita nak anak-anak muda kita mempunyai minat dulu. Apabila ada minat dan datangnya kesungguhan untuk belajar perkara-perkara tersebut. Dan kita di negara kita pun tak kurang dengan inventor-inventor yang hebat yang produk mereka digunakan di seluruh dunia. Antaranya kalau tuan-tuan pernah lihat di kedai-kedai makan, ada bekas untuk telur rebus. Yang kita letak telur, nanti air dia jatuh, akhirnya telur tu akan jadi 3 suku ke, separuh masak dan sebagainya kan. Itu dipanggil automatic egg boiler yang dicipta oleh orang Malaysia, iaitu Encik Hugh Ah Kau. Dan kalau tuan-tuan tahu berkenaan kamera, Litro kamera, which is kita boleh zoom, sama ada kita nak zoom gambar hadapan atau kita nak zoom gambar yang di belakang. Dan penciptanya adalah orang Malaysia juga, iaitu Encik Ren Eng. Dan kalau dulu kita nak buat stamp, kita nak buat chalk, mengambil masa sampai 2 hari, 3 hari, seminggu. Tetapi sekarang ada chalk siap 45 minit. Tapi sebenarnya chalk tu boleh siap dalam masa 5 minit sahaja. Tu pun dicipta oleh orang Malaysia yang dinamakan sebagai dicipta oleh Robert Young. Ya, beliau menggunakan material polyclone. Dan kalau kita tengok dekat tepi-tepi highway ada Nehemiah walls kan, wall berbentuk hexagon tu dicipta oleh orang Malaysia. Jadi tuan-tuan hadirin yang mengikuti live ini, saya nak memberitahu bahawa kita sangat memerlukan anak muda untuk bersama di dalam bidang sains dan teknologi. Bukan sahaja kita nak jadi negara pengguna, kita nak jadi negara pengeluar. Kita nak lebih banyak lagi orang Malaysia yang bukan hanya menjadi jago kampung, tetapi mencipta sesuatu untuk kebaikan masyarakat di dunia. So
Sebab itulah kita terus latih dan melatih, kita pupuk kesedaran masyarakat di luar, di dalam universiti, kita bagi ilmu-ilmu yang sangat berguna kepada mereka supaya sebagai persediaan agar apabila mereka keluar kelak, mereka bukan sahaja menjadi seorang jurutera yang hebat, mereka bukan sahaja menjadi seorang saintis yang hebat, namun mereka juga menjadi ahli masyarakat yang hebat yang membantu menaikkan masyarakat di sekeliling mereka. So doktor, jadi kejaya pensyarah ni pada saya, doktor sendiri pun pensyarah, kita meluas, kita tak ada skop yang spesifik. Jadi saya sangat suka kerjaya ni kerana kerjaya ni memberikan saya kebebasan untuk berkarya, untuk mencipta sesuatu, untuk melahirkan anak muda, untuk melahirkan generasi akan datang yang boleh berbakti kepada negara semula, insya-Allah. Betul, saya memang bersetuju dengan Dr. Hashul. Saya pun sebagai seorang pensyarah rasa ini memanglah tanggungjawab kita. We are the one that will bring up the new generation of Malaysia. Just Betul. shout out, best kan kalau kita nanti masuk universiti, especially to para hadirin yang masih seolah mendengar ke apa, nanti kita ada lecturer macam ni. Jangan nampak pasal mangkuk toilet semua tu. Shock. So kalau bolehlah shout out sikit dalam komen. Okay. So disebabkan kesetukan masa, saya nak bagi satu soalan lah kepada so anyone would like to ask daripada para hadirin. Kalau ada pertanyaan sila kemukakan. Okay, kalau tak ada, just a quick one lah kepada Tadi saya pun ada sebut pasal aliran sains tu sangat susah kan. So even though like me and you, kita passionate nak membangun kan, tapi kalau pelajar sekarang rasa sains susah dan tak nak masuk, what do you think about this issue? Okay, bila kita sebut susah, sebenarnya susah ni sesuatu yang subjektif, doktor. Doktor, kalau kita nak kata sebenarnya makan pun susah kan, kalau kita tak ada teknik yang betul. Nak tidur pun susah sebab kalau kita tiada sesuatu perkara. Sebab itulah kalau kita tengok ada orang sampai makan ubat tidur pasal dia susah nak tidur. Jadi susah ni subjektif. Jadi pengalaman saya, doktor, apabila saya melatih anak-anak didik saya nampak kadang-kadang ramai pelajar yang pandai. Saya bukan nak ramai pelajar yang pandai namun kurang daya saing, kurang sikap untuk menghadapi cabaran, mereka akan terkandas. Namun pelajar yang begitu cekal, pelajar yang berani menempuh kegagalan, pelajar yang berani berusaha, pelajar yang konsisten, pelajar ini yang akan meraih kejayaan di dalam bidang kejuruteraan sebagai contoh. Jadi apa saya nak pesan kepada tuan-tuan yang nak tengok live kita pada hari ini, kita jangan fikir susah. Semua perkara susah di dunia ini jika kita tidak ada teknik yang betul. Namun apabila kita ada teknik yang betul, kita dah kenal, orang kata tak kenal maka tak cinta. Kita kena kenal dulu. Bila kita kenal, kita jatuh cinta. Bila kita dah jatuh cinta, kita akan rasa sayang. Akhirnya kita akan berusaha bersungguh-sungguh di dalam bidang tersebut. Percayalah, kenal dulu bidang sains, nanti baru kamu tahu bahawa bidang sains ni bukan macam makan pisang goreng. Kan? Pisang goreng tu panas dia sedap, dah sejuk dah tak sedap. Tetapi mata pelajaran sains ni macam makan sambal belacan. Dr. Washim pernah makan sambal belacan? Benar, orang Malaysia tu dia makan sambal belacan. Walaupun pedas sampai keluar air mata tapi tetap kita nak makan lagi. Macam itulah bidang sains. Jadi adik-adik yang di luar sana kena kenal dulu bidang sains. Jangan rasa sains ni susah nak dapat kerja dan sebagainya. Tetapi kena fikir bidang sains ini adalah asas kepada teknologi dan akan datang semua perkara ini akan berlaku, which is teknologi berkembang sangat pantas. Kalau kita dapat lihat zaman dulu kalau kita ambil dari segi pemfilman sebagai contoh kan, Dr. Waishin tak tahulah pernah dengar cerita Maria Mariana 2 lama lepas tu kan. Kita dapat lihat setiap hari ada sahaja lagu baru yang dihasilkan, setiap hari ada sahaja movie baru yang dihasilkan. Bermaksud kat sini setiap hari ada sahaja perkembangan teknologi yang sedang berlaku di luar sana. Jadi bila kita tertinggal daripada arus ni, kita menjauhkan diri kita daripada arus ini, arus teknologi ini, kita menjauhkan diri kita daripada sains dan teknologi, akhirnya kita tidak dapat mengikut arus dan kita akan tertinggal jauh di belakang. Jadi kita tak nak
perkara itu berlaku. Saya nak adik-adik saya nak anak-anak saya yang orang kata pewaris masa depan negara kita ini menjepuri bidang sains dan teknologi, dan akhirnya kita bukan saja menjadikan ibu bapa kita bangga, kita bukan saja menjadikan negara kita bangga, tetapi kita dapat menunjukkan kepada dunia bahawa Malaysia boleh. Okay. Terima kasih ya Dr. Hasrul, very interesting. I would like to invite ada satu lagi ni panel kita. So jangan terlupa ya. So I remove dulu Dr. Hasrul. Puan Farah, welcome back. Tinggal skrin. Okay, Puan Farah, kita tadi dah banyak berbincang tentang keperluan sains. So, saya nak tanya dari perspektif satu lagi. Saya ingin menanya Puan Farah sebagai seorang wanita ya, dan ibu kepada anak, macam mana ilmu sains telah membantu Puan Farah untuk membuat keputusan dalam sesuatu ataupun semasa menghadapi cabaran? Ya, biarpun daripada aspek kerjaya ataupun dalam kehidupan Puan. Dipersilakan. Do you want me to share slide apa? Yes, slide nombor 3. Okay, minta tunggu kejap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I am answering that question, just maybe would like to share on the challenges lah as a engineer and scientist woman. Everybody is asking about this. That it's not easy to have work-life balance, but we need to do that. In our life, work is a life, and we also need to balance lah between kerjaya, family, kawan-kawan. Maybe kena ambil juga masa untuk belajar, untuk bercuti, untuk kesihatan, berekreasi dan bersenam. So as a woman, everybody tahu that perempuan ada banyak benda yang kita kena perhatikan, dari segi didikan anak-anak, dari segi kebajikan anak-anak, pengurusan rumah. So dekat situ kebanyakan perempuan apabila saya berdiskusi memang semua boleh multitasking. While having a lot of work dekat tempat kerja pun kita boleh uruskan semua benda. Yang penting just time management and have a right mindset on the work-life balance. Bila pergi kerja, gunakan masa tu dengan very efficient. And other than that, I think dalam kehidupan bekerjaya, support system sangatlah penting. Terutama daripada keluarga, kawan-kawan, suami, help, assistant, guidance, for example if you have to go for outstation. So all of that actually can contribute to the success of the career woman lah. So tadi just nak go back how science and engineering can be used in life as a woman. Actually, I am glad that because of my background, is actually instilled in my child. Bila kita membesarkan anak, kita gunakan semua pengalaman yang kita lalui dari segi pembelajaran science and engineering tu, dan bila ada masa bersama-sama dengan anak-anak, kita try buat a few eksperimen, simple eksperimen dekat rumah. And kalau ada sesuatu aktiviti kat rumah yang simple, for example just macam nak tukar air dekat aquarium for example, then kita just discuss, have fun. What is the concept? How we can keluarkan air tu dalam konsep pressure for example. Kalau kita beli balon helium for example, kenapa after sometimes that the balloon tu dah tak boleh dah nak terbang. Dan kita discuss sama-sama. Even kalau tengok TV dengan anak-anak, kita buka channel-channel Discovery ke, dokumentari ke, and in our daily language,
always discuss something that related to science and try to have fun with it. For example, kalau kita try to bakar sampah, then apa konsep dia? Kenapa kalau kita letakkan api tu kat bawah dia tak menyala, for example? Kena ada oksigen. Oh, tapi kenapa kalau tak ada api, tak ada bahan bakar? Benda-benda macam tu. Then it is the language of in everyday life together with anak-anak, sebab benda tu kita belajar, kita baca hari-hari, kita buat kerja pun benda yang sama. So then dia automatic instill dalam anak-anak. Lagi satu, bila kita perempuan kita mengandung, then kita banyak membaca dalam bidang tu, orang kata automatic anak-anak pun minat dalam bidang science and technology and engineering lah. So actually macam kita selalu dengar macam conscious mind, subconscious mind. Anak-anak ni bila dia tengok kita suka tengok cerita-cerita berkaitan dengan science and technology, for example, ataupun kita suka baca, ataupun bila kita berbual dengan kawan-kawan, dengan suami, ada berkaitan dengan area tu, dia develop dia punya subconscious mind that one day dia nak explore more, dia nak faham more. Sometimes they try to interrupt and try to understand how they can contribute in the area yang kita tengah ceburi. So automatic bagi saya science and engineering that saya ceburi dari segi akademik dan kerjaya saya memang membantu saya dari segi didikan anak-anak dan kehidupan harian. Okay, Waishin, that is the thing that I want to share. Okay, thank you so much. Let me stop sharing the screen first. Okay, thank you so much ya, Puan Farah. I tak ada apa nak tanya, tapi I nak komen juga, you know, like you say about work-life balance semua ni. I think sekarang dengan di zaman ini, there's no, to me, where there is man and woman, there's equality now. Like seperti saya pun sebagai seorang bapa since last year, like I also have to keep my life balance, you know. I think I also have the role sebagai seorang bapa, kena juga tahu cara mendidik anak dengan konsep semua ni. So saya agree sangatlah dengan Puan Farah ni ya, kan? Dengan apa yang you cakap, like we have to keep it balanced, we have to make sure we take care of our family as well as our work. So memang semua ini sangat-sangat penting lah. Okay? Okay, disebabkan kesentukan masa, So thank you very much Puan Farah. I would like to also invite semua panel balik kepada screen. Okay, tunggu sebentar. Okay, hi semua orang. Dr. Hasrul, Encik Lutfi. Hai. Okay. So again, I would like to thank you to all panel dan merumuskannya. So nampaklah betul-betul ni daripada 3 orang panel, seorang yang wanita bekerja dan kena berjaga anak semua tu, dengan Encik Lutfi yang ada company sendiri. So what Encik Lutfi provided was more like an entrepreneur punya perspektif, and also Dr. Hasrul yang sebagai seorang penyelidik dan pensyarah on how we can actually memupuk minat dalam STEM. Okay, so kita juga semua bersependapat yang sains ini adalah ilmu yang sangat penting, bukan sahaja untuk kerjaya, tetapi di mana saja kita ada, kita akan dapat menggunakan ilmu sains. Ya. So sebagai closing remark, saya nak invite dulu Dr. Jasro. Any closing remark or pesanan from your side? Okay, pesanan saya kepada adik-adik yang berada di luar sana, jangan takut kepada sains dan teknologi ni. Marilah sertai sains dan teknologi. Kenal sains dan teknologi dan kamu akan jatuh cinta dengannya. Dan jangan kita tanya apa yang negara akan bagi kat kita, apa yang kita akan dapat apabila kita cebur sains dan teknologi ni. Tetapi kita tanya kat diri kita balik, apa yang kita dapat beri kepada negara, apa yang kita dapat sumbangkan kepada negara apabila kita dah berjaya kelak. Jadi saya percaya dengan ilmu sains dan teknologi ini, adik-adik akan dapat memberi sumbangan yang begitu baik sekali kepada negara demi pembangunan ekonomi, demi pembangunan masyarakat dan demi pembangunan negara itu sendiri. Kita kena ingat, bumi ini bukan kita pinjam daripada anak cucu kita, tetapi bumi ini bukan kita wariskan kepada anak cucu kita, tetapi kita pinjam dari mereka. Jadi barang yang kita pinjam kita kena jaga dengan baik dan kita jangan melakukan begitu banyak kerosakan. Dan dengan sains dan teknologi, dengan kesedaran ilmu sains dan teknologi, kita akan dapat mampu memelihara bumi yang kita duduk sekarang ini, insyaAllah. Terbaik Dr. Hasrul. Okay. Puan Farah?
anything you would like to add on? Apa yang ditambahkan lagi? Okay, for me, I would like to encourage all the student, all the people yang menonton hari ini, forum hari ini, that marilah kita bersama-sama menceburi bidang sains dan meminati bidang sains kerana sains ni actually meliputi keseluruhan kehidupan kita, cuma kita tak perasan atau tak nampak. And right now bila kita ada banyak cabaran dalam dunia masa kini, actually we can see that as opportunity. Bila kita have technology and science at the back of our mind, everything kita boleh jadikan evolusi untuk lebih berjaya, kembangkan and fikir positif. That mean masalah tetap masalah, tapi kita try to create another pathway that can also enjoy the journey and have a new opportunity out from the masalah. And in the future, with the advancement of technology, with the gadget world and machine learning, or AI and all that, people are thinking about robot will be replacing human mind, for example. But at the moment, it's still not yet. The emotional intelligence is still not yet there. So we keep enriching our life and our mind with the science and technology. And inshallah we and our family and our community, our nation will be more successful. Okay, thank you Puan Farah. So last and not least, Encik Rufi, any message daripada? Okay, bagi saya lah kan, tanpa eksplorasi ilmu sains, kita takkan dapat jumpa ilmu teknologi dan ilmu kejuruteraan. Jadi sains, teknologi and engineering elemen tersebut memerlukan ilmu kepakaran ilmu matematik juga. Jadi agama kita pun menuntut untuk eksplorasi ilmu, merenung tentang kebesarannya. Jadi oleh demikian saya mensyukurkan untuk menceburkan bidang ini bagi menaik taraf ilmu teknologi semasa, bagi memenuhi ataupun menyumbang kepada keperluan industri untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan agama. Itu je. Okey, terima kasih. Okey, so dengan ini kita dah sampai akhir sesi kita ya. So sekali lagi ribuan terima kasih kepada semua hadirin for staying with us until the end of the session. So saya ingin mengumumkan sekali lagi, jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk share. So even though sekarang live session, tapi selepas ini you will still be able to watch it. So boleh lagi tonton forum ini ya. So tolong share kepada kawan dan juga family. Okay, and jangan lupa, rasa sekarang dah ada lah link dia kat bahagian komen. So bolehlah register kehadiran. Okay, so jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan e-sijil untuk guru-guru untuk SPLKTM dan UTM untuk staff UTM untuk markah CPD dan merit kepada pelajar UTM. Dan juga kepada para panel, sekali lagi jutaan terima kasih ya kerana sudi untuk meluangkan masa untuk datang ke sesi ini dan bagi sharing tentang pengalaman. Bukan senang kita boleh dapat panel yang berdedicated nak share semua ni. So it's a very lucky and good situation lah, especially kepada para hadirin juga ya, untuk dapat menduduk bersama secara virtual dengan panel dan mendapat input mereka yang interesting, exciting dan juga benas. Sekali lagi, berterima kasih and goodbye everyone. Bye. So, I hope all of you have a bright future and marilah kita sama-sama explore science dan berkeria dan bergaya dengan STEM. Okay, bye.